Kebanyakan dan juga data-data menunjukkan bahawa orang yang lebih cenderung untuk membunuh diri ni adalah daripada kalangan orang lelaki. Okey, ini adalah based on statistik. Pada tahun 2020, Jabatan Bomba dan Penyelamat ada merekodkan bahawa 258 tak silap panggilan telefon yang diterima adalah untuk membunuh diri. Jadi kita kena faham, mental illness ni dia affect equally lah both gender, lelaki dan juga perempuan. Okey, tetapi macam perempuan, kita ni adalah lebih beremosi dan kita lebih meluahkan. That's why kita rasa kita boleh overcome this mental illness dengan lebih baik sedikit berbanding lelaki. So kenapa lelaki susah untuk cope with this mental illness kebanyakannya? Sebab lelaki ni dia punya environment dan juga cara didikan dia tu daripada kecil tu kita dah boleh nampak bahawa lelaki ni kena kuat. Lelaki ni dia punya figura dia adalah masculine, hero, dia tak boleh menangis, dia tak boleh lemah. Okay, kalau dia menangis nampak lemah. Bila dia telah dibesarkan dalam environment yang seperti itu, menyebabkan bila dia rasa kemurungan, dia rasa macam stress, it's really hard untuk dia meluahkan ataupun dia sampaikan. Apa yang kita boleh fikirkan sekarang ni adalah solution ataupun apa yang kita boleh buat. Okay, the first thing adalah yang kita boleh buat adalah kita tengok ahli keluarga kita sendiri. Okay, macam kita ada ayah, kita ada abang, ada adik lelaki, ada anak lelaki. So kalau you nampak ada perbezaan daripada tingkah laku, okay, ni adalah apa yang dikongsikan oleh clinical psychologist. Bila kita nampak ada perubahan tingkah laku, contohnya dia balik sekolah dia banyak mendiamkan diri, okay, tak macam selalu. Kalau sebelum ni selalu banyak cakap, tiba-tiba kita nampak macam ada perubahan. Okay, so bila kita tanya, contohnya dia mungkin dia bergaduh dengan kawan dia atau dia kena bully, so kita sebagai ahli keluarga kita kena bagi sokongan dan bagi tahu yang tidak mengapa untuk dia berasa sedih ke, untuk dia menangis ke, untuk dia meluahkan. Okay, you kena tunjuk yang you support. You tak boleh cakap macam, oh you tak apalah, abang kan lelaki kena kuat sedikit, okay, jangan nangis. Jadi bila you terapkan benda macam tu, dia akan rasa macam, oh dia tak boleh nangis, dia tak boleh sedih, dia kena simpan rasa marah ni, dia kena simpan rasa sedih ni. So benda tu yang berbahaya, sangat bahaya kepada kesihatan mental. Yang kedua, kadang-kadang lelaki ni dia mungkin dia lebih memilih untuk simpan sendiri, walaupun ahli keluarga dah tanya, isteri ataupun adik-beradik ataupun kawan-kawan tanya, dia rasa macam dia tak boleh nak cerita. Okay, sebab kadang-kadang dia tak ada rasa dalam a safe space. Jadi it's okay, apa yang you boleh buat adalah you bagi tahu yang it's okay kalau you tak nak cerita, but you should know that I am always here. Okay, kita akan sentiasa berada untuk mendengar. So bila you bagi assurance kepada mereka, so dia akan rasa selamat untuk menyampaikan. Dan juga based on the clinical psychologist, benda yang paling kira memberikan impak yang besar untuk orang yang ada masalah mental illness ni adalah dengan sentuhan. So bila you touch dia, you pegang tangan dia, you pegang bahu dia, gosok belakang dia, so bila mereka dapat this physical touch, memang akan memberikan satu impak yang sangat besar untuk dia kongsikan masalah dia. So that's why kita sebagai paling basic lah, kita sebagai ahli keluarga yang paling dekat sekali dengan kita lah yang kita kena bantu untuk jaga mental illness di kalangan orang lelaki. Okay, untuk orang yang ada masalah mental illness ni memang memerlukan perhatian, memerlukan komunikasi dan juga yang penting memerlukan bantuan dan juga rawatan. Sebab apa? Sebab setiap orang ada masa depan yang cerah, termasuk dengan orang yang ada masalah penyakit mental. Itu adalah sejenis penyakit yang masih boleh dirawat.